Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Ustazah Maskana, Haji Said dan yang bersama dengan kita pada malam ni lah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong komen suara saya clear ataupun tidak. Okey, jelas, alhamdulillah. Orang lain macam mana? Clear, alhamdulillah. Okey. Kalau clear, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ulang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey. Alhamdulillah, kita dah buka majlis kita. Seterusnya malam ni insya-Allah episod yang ke-23 kita akan baca bermula daripada ayat yang ke-84 dan ayat yang ke-85. Okey, dua ayat sahaja tapi dah ambil separuh daripada muka surat lah. Okey, tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Okey, saya kira kita dah boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Okay. وإذ أخذنا, huruf waw, wa istidaratul fam, mulut kita dia membulat lah. Wa dia tak sampai kepada tahap kita dhammah. Dan kita baca wa, tak wa, wa. Okey, istidaratul fam, mulut kita ni dia jadi ulat lah. Okey, wa idh, huruf dhal, wa idh akhadna, huruf dhal hujung lidah di hujung gigi atas. Okey, cuma perlu kita ingat, okey, huruf dhal ni dia bersifat dengan rakhawah. Tapi rakhawah, panjang rakhawah antara huruf rakhawah yang lain dia tak sama. Okey, jadi kita tak ada keperluan ataupun kita tidak perlu untuk baca wa idz akhadna lebih panjang. Okey, rakhawah ni kita just datangkan suara asli tanpa kita tambah, tanpa kita potong. Jangan baca wa idz akhadna, tak boleh.
Cukup sekadar kita sebut wa idh akhadna, wa idh akhadna, habis. Cuma jangan kita tekan banyak wa idh akhadna, salah juga. Seperti mana kita sebut wa idh akhadna, tak betul, maka kita sebut secara kuat juga tak betul lah. Relax saja. Wa idh akhadna, habis setakat tu. Mitha, tha, huruf tha hujung lidah di hujung gigi atas juga. Tha, buka mulut. Mithaqa, qa, huruf qaf kita buka mulut luar lah. Okey, dua jari. Mithaqa. Lepas tu huruf qaf dengan huruf kaf, walaupun ianya keluar daripada aqsal lisan, tapi huruf qaf lagi dalam. Huruf qaf dia bertemu dengan lelangi yang lembut. Huruf qaf tak ada angin. Huruf qaf dibaca dengan tebal. Mithaqa. Qa. Jangan baca bila nak tebal, jangan kita moncong. Jangan baca qa, tak. Mithaqa. Qa. Okey, jangan baca qa, tak boleh. Jangan baca qa, tak boleh juga. Mithaqakum, kaf. Lepas datang qaf, dia datang huruf kaf. Qaqum, mithaqakum, mithaqakum. Okey. Kaf bagi depan kum, kum, kita akan rasa ada angin. Okey, huruf kaf, kalau qaf kat sini, kaf dia kat depan sikitlah. Okey, mithaqakum. Seterusnya, la tasfikuna dima'akum, la tasfikuna, huruf sin. Tas, selesaikan sin, kita ambil huruf fa. La tasfiku, tasfiku. Jangan baca tasfiku, fiku. Okey, tasfi. Kita tak habis lagi sin, kita ambil huruf fa. Tak boleh. Selesaikan dulu huruf sin. La tasfikuna, la tasfikuna. Okey, kaf bagi depan ku, kita muncung lah. La tasfikuna. Seterusnya, dima'akum, dima, di, huruf dal hujung lidah digusi. Dima'a, ma'a. Okey, huruf mim, ma. Huruf mim ni huruf yang dia keluar daripada syafatain. Syafatain ni bibir, syafah, bibir. Bila syafatain, dua bibir atas dengan bibir bawah. Okey, huruf mim bersifat dengan apa? Okey, kita nak memandang huruf, kita kena tengok huruf ni dari sudut tebal ataupun nipis. Huruf mim adalah huruf yang nipis. Bila nipis, kita dah tahu dah dia bersifat dengan istifal dan infitah. Sifat istifal dan infitah ni kita tak perlu datangkannya. Okey, kita just sebut tu dia dah ada sekali dah. Okey, contohnya istifal. Ma. Pangkal lidah memang terletak, dia tak naik. Maka berada pada kedudukan asal dia. Infitah juga begitu. Dia berada pada kedudukan asal dia. Tidak ada lekukan di tengah lidah. Hujung lidah juga akan duduk kat bawah. Okey, maka kita baca ma. Ma. Nampak tak lidah saya dia terhampar kat bawah. Jangan baca ma. Dia macam ada sedikit teluk di lidah kita tu, salah lah. Ma. Nipih je, relax. Cuma jangan baca ma. Di ma. Tak boleh. Kita nak pakai huruf yang nipih disebut dalam keadaan seringan, tak boleh lah. Sebab dia tak bunyi baris atas. Dia akan bunyi kepada al-mailu ila al-imalah. Dia cenderung ataupun condong kepada imalah, tak boleh. Kita nak ma, buka mulut, ma. Satu jari. Okey, pangkal lidah terletak, hujung lidah juga terletak. Dima'akum. Okey, seterusnya, wala, waw satu kalimah, la satu kalimah. Wala, la. Lidah saya tak ada lekuk. Wala. Okey. Jangan baca wala, jangan baca wala, tak boleh. La dia tak bunyi baris atas. Wala dia bunyi tebal. Kita nak wala, la. Huruf lam ni hujung lidah ramai tanyalah. Kan makhraj bagi huruf lam hujung tepi lidah digusi. Ya betul. Habis tu nak datangkan infitah macam mana? Sentuh dulu barulah turun. Barulah pergi kepada sifat infitah. La. Dia sentuh makhraj sekejap je. Tapi kita sebut huruf tu lama. La. Okey.
Dan kita tak boleh sebut huruf lam. Kalau kita tak lepas lidah, kita tak boleh sebut. Mesti melepaskan lidah. La. Wala tukhriju. Huruf kha. Habis. Wala tukhriju. Jangan baca wala tukhrijuna. Kita datang banyak. Kenapa? Nak sama panjangkan rakhawah dengan huruf rakhawah sin. Huruf sin yang bersifat rakhawah. Tak? Okey, relax. Habis. Wala tukhrijuna. Ri tarik. Ri kita tarik ke sudut bawah. Ri jim bagi depan, ju kena muncung balik. Wala tukhrijuna. Cuma hati-hati jangan baca tukhrijuna, tak boleh lah. Anfusakum. Nampak tak? Hujung gigi saya ni dia hampir menyentuh kepada bibir bawah. Sebab apa? Sebab ikhfa ni, pertamanya dia tak boleh menyentuh di makhraj nun. Yang kedua, indal harfi talila, di sisi huruf selepasnya, di sisi huruf ikhfa. Dan bila begitu, indal harfi talilah ni dia berlaku tadhiq al-makhraj, penyempitan pada makhraj. Okey, kita tak boleh baca anfusakum, jauh tu. Okey, ikhfa ni dia telah bersedia untuk menyebut huruf selepasnya. Maka kita baca okey. Suara tak baik ini. Wala tukhriju. Tak kena bagi depan, tu kena muncul. Kha kita tarik. Bukan tarik, kita lepas dia kembali kepada asal. Wala tukhrijuna anfusakum. Anfu. Okey. Anfusakum. Okey. Lepas tu anfusakum min diyarikum. Mim mati bertemu dengan mim. Bagaimana caranya adalah kita idgham mislaini, masukkan dua huruf yang sama. Mim masuk ke dalam mim. Okey, wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Matanya dalam Tuhfatul Atfal digunnahkan mim dan nun yang bersifat dengan yang mim dan nun yang bertasydid. Anfusakum min diyarikum. Anfusakum. Tutup je mulut. Anfusakum min diyarikum. Kenapa saya tak kata tekan banyak? Sebab mim mati bertemu dengan mim asyaddu izharan, setengahnya sebut begitu. Anfusakum. Tak boleh. Sebab apa? Sebab sifat asal bagi huruf mim, dia bersifat dengan tawassut. Okey, dia bersifat dengan sifat bainiyah. Jadi kita tak boleh untuk menekannya dengan banyak lah. Cuma kena datangkan sifat apa? Kena datangkan gunnah dua harakat. Anfusakum min diyarikum. Okey. Min diyarikum, nun mati bertemu dengan dan. Min diyarikum. Dia dengun masuk terus ke dalam hidung. Kenapa? Kerana makhraj huruf nun dia berada dekat dengan huruf dal. Huruf dal berada dekat dengan makhraj nun. Begitu juga halnya dalam huruf ta. Begitu juga halnya dalam huruf ta. Okay, cuma tu dah sudut dekat ataupun jauh dengan makhraj nun. Ada satu lagi kita kena pandang, dia berada di huruf tadi sendiri dia huruf tebal ataupun nipis. Dua benda. Okey, contoh huruf ta, dia dengun tinggi. Dia masuk pekat dan dengunnya tinggi. Min ta. Tu dia masuk cepat, masuk pekat dan dengun tinggi. Huruf ta kita baca minta dengun rendah tapi dengun kuat, dengun masuk cepat. Mindi sama juga, berbeza dengan kita sebut
anfusakum min su dia lebih kendul, dia lebih kendul lah. Okey, jadi baca huruf dal kita tak boleh baca min diyarikum, tak boleh. Ataupun min di tak boleh. Kena baca min diyarikum thumma aqrartum. Okey, saya terang pasal ikhfa ni, faham tak? Siapa faham angkat tangan. Okey, thumma aqrartum bibir biasa saja, jangan sembunyikan bibir kita, jangan thumma, tak boleh. Thumma aqrartum qalqalah aqrartum qalqalah, terus aqrartum rar, huruf ra dia bersifat dengan tawassut. Huruf ra bersifat dengan takrir. Okey, bersifat dengan takrir. Maka apabila huruf ra dia mesti baca dengan takrir. Jangan kita baca aqrartum rar, itu bukan takrir. Okey, itu bukan takrir. Dia kita menyebut huruf, kita kena tengok kepada dua elemen. Pertama dari sudut makhraj, yang kedua dari sudut sifat. Makhraj huruf ra tak kira di mana halnya, di mana keadaannya, dia tetap berasal daripada zahrul lisan ni, diletakkan di langit yang timbul, yang tak rata tu. Diletakkan di situ. Ra, ri, ru, kat situ. Sama je. Dia tidak kata masa dia baris atas dia duduk kat situ, masa dia sukun dia duduk kat dalam. Tak. Dia tak berubah. Makhraj adalah benda yang berbeza bagi setiap huruf. Okey, berbeza bagi setiap huruf. Jadi, dan antara sifatul lazimah yang ada pada huruf ra, sifatul lazimah yang ada pada huruf ra adalah sifatul takrir, sifat takrir, sifat getar. Getar banyak mana pula? Getar satu package getar. Saya cakap banyak sikit sebab saya tak bercadang untuk baca ayat yang ke 85. Sebab tadi nak baca ayat 85 tapi suara tak apa okey. Jadi kalau baca dia lagi tak okey lah. Aqrartum. Okey, huruf ra dia bersifat dengan takrir. Takrir pada huruf ra dia sentiasa ada walaupun apa-apa keadaan sekalipun. Okey. Dia baris atas, baris bawah, baris depan, sukun ada. Cuma kekuatannya berbezalah mengikut keadaan. Okey, kita baca aqrartum ra. Jangan ro, tak. Rar. Thumma aqrartum rar. Okey, thumma aqrartum wa antum dia masuk pekat. Wa antum jangan baca wa antum, tak, dia tak sama. Boleh komen tak? Sama ke tak saya baca wa antum dengan wa antum? Sama tak? Pertama dengan yang kedua tadi. Tak, tolong komen. Sambil-sambil lah saya baca. Wa antum tashhadun. Huruf shin. Okey, tashhadun. Okey. Huruf shin dia keluar daripada wastul lisan ma'a ma yuhadhi min hanakil a'la, bertepatan dengan langit atas. Kita kena ingat dia bersifat dengan rakhawah. Okay, dia mengalir, dia ada tafashi sekali lah.
tash. Okey, kita jangan baca tashhadun panjang lebih, tak boleh. Ataupun kita juga tak boleh baca tashhadun, tak boleh juga. Okey, sebab dia bersifat dengan rakhawah. Kita lepas, tanpa kita potong, tanpa kita tambah. Kena baca wa antum tashhadun, tashhadun, tashhadun. Jangan baca tashhadun ataupun tashhadun ataupun tashhadun, tashhadun. Kita tambah panjang, tak boleh. Ya, pekat tu banyak naik ke hidung. Dia ikhfa ni campuran antara yang keluar melalui hidung dan yang keluar daripada mulut. Okey? Yang pekat di hidung ni banyak. Yang kurang pekat dia sama. Yang lagi kurang, yang lemah, dia daripada mulut lebih banyak. Okey? Wa antum tashhadun, tashhadun. Habis huruf shin kita sebut terus. Tashhadun. Hak buka. Jangan tashhadun. Adun tak. Tashhadun. Dun. Berapa harakat kita pilih lah. Harik li sukun sama ada imma 2, wa imma 4, wa imma 6. Boleh. Semuanya boleh. Okey, tapi kalau kita pilih dengan 4, maka kita selaraskan bacaan tadi, bacaan dengan 4 lah. Dalilnya kat mana? Ada dalil tak? Jawapannya ada. Dalilnya dalam matan muqaddimah jazariyah wa ghunna miman dalilnya apa? Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wal lafdhu, lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama. Okey, maknanya kalau kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim 4 harakat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 4, Nasta'in 4 juga, Ad-din 4 juga. Okey. Kalau kita baca 2, 6, 6. Kita follow lah. Tak dinafikan, ada juga ulama yang mengharuskan untuk kita baca dengan 2, 4, 6, 2, 4, 6. Kita campur-campur ada. Okey, tapi saya lebih cenderung untuk kita guna yang mak jaiz 2 harakat, mak arik li sukun. Kalau kita dah baca 4, kita mula dengan 4, maka kita terus dengan 4. Ada orang tanya juga, kenapa Ustaz sebut 4, tak sebut 2, tak sebut 6? Boleh, sebab khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di pertengah. Kalau kita nak baca dengan 2, kita agak kalut sikit. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau baca 6, dia macam lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi kita pilih dengan 4 lah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Selesailah. Okey. Sadaqallahul azim. Malam esok pula, malam hari Selasa malam pula kita bertemu, cuma bersama dengan Ustaz Saiful Azlan lah. Okey, untuk dia baca ayat yang ke-85. Saya baca ayat 84 sahaja hari ni. Okey. Ada soalan tak? Lama saya tak tanya, ada soalan tak? Tanya soalan boleh, apa-apa soalan je boleh. Cuma jawab tu belum tentulah. Okey, jawab tu belum tentu. Yang saya tahu saya jawab, tak tahu tak jawab. Ada tak? Kalau tak ada, kita berhenti di sinilah. Okey, kita jumpa lain sesi insya-Allah. Fama kana khairan fahuwa min 'indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati 'ilmi
wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.